Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar teacher tingkatan 1. Okey, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga kita dah habis 3 bab sebelum ni. Okey, bab 1, bab 2.1, bab 2.2 dan sekarang adalah bab algoritma. Okey, teacher ada terangkan sebelum ni secara ringkas. Okey, kita tengok. Apa itu algoritma? Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita tengok kat sini. Menjerang air. Okey, kita nak masak air. Okey, kita nak masak air dekat dapur. Apa langkah-langkah yang perlu kita buat? Okey, mula. Okey, nampak? Ada mula, ada tamat. Okey, isi air dalam cerik. Okey, isi air dalam cerik. Ni cerik ni nama dia. Kalau siapa tak kenal ni nama dia cerik. Letakkan, dah isi air, letakkan cerik di atas dapur. Kemudian, kita hidupkan api. Okey, tunggu hingga air mendidih, matikan api. Ini adalah cara menjerang air. Okey. Itu algoritma lah ni. Algoritma menjerang air. Kemudian cara menaiki lift. Okey, siapa pernah naik lift? Nak buat algoritma, dia kena ada mula, dia kena ada tamat. Okey, tekan butang. Yelah, mesti tekan butang. Kita nak naik tingkat atas ke, nak naik tingkat bawah. Okey, kemudian tunggu lift. Masuk ke dalam lift dan tekan nombor aras yang kita nak pergi. Tunggu sehingga pintu lift terbuka di aras yang dikehendaki. Kita nak pergi tingkat mana? Tingkat 3, tingkat 2. Lepas tu bila dah terbuka, kita mengeluar. Selesai kerja kita tu. Okey. Ini ada satu lagi contoh. Okey, algoritma ni kan dia mesti ikut susunan. Dia tak boleh kita langgar susunan dia. Okey, nombor 1. Lepas nombor 1 pergi nombor 4 tak boleh. Dia kena flow. Ikut flow dia. Follow dia punya flow dia. Flow nombor dia tu. Okey. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Ni algoritma kita nak pakai baju nak pergi sekolah. Mula-mula kita pakai baju sekolah. Okey. Ikat tali leher, sikat rambut, pakai sarung kaki, pakai kasut sekolah. Okey. Katakanlah kita tukar. Okey, tukar nombor ni kepada nombor yang lain. Kita ikut. Mula kita ikat tali leher dulu. Okey, kita ikat tali leher dulu. Nombor 1. Lepas tu kita pakai baju sekolah. Okey. Lepas ikat tali leher, kita pakai baju sekolah. Kemudian kita sikat rambut. Kita pakai kasut. Kita pakai sarung kaki. Okey, sekarang kita tengok gambar. Gambar ni dengan gambar ni. Beza ke tidak? Jadi tak kemas kan? Sebab kita tak ikut follow dia kan? Kita tak ikut follow dia kan? Jadi tak kemas lah gambar. Okey? Jadi kena ikut dia punya flow dia. Okey. Apa dia algoritma? Algoritma ialah urutan, okey, atau jujukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, prosedur, okey, penyelesaian masalah dilaksanakan. Algoritma diperlukan untuk mengarahkan komputer melaksanakan langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian masalah. Yang kita tengok dekat atas ni adalah kerja-kerja seharian kita. Okey, teacher nak tunjukkan contoh sahaja. Okey, sebenarnya kita perlukan algoritma untuk mengarahkan komputer melaksanakan langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian masalah. Okey. Secara umumnya algoritma ialah satu susunan langkah untuk menyelesaikan masalah. Ni dia sebenarnya. Okey. Baik. Algoritma terbahagi kepada 2. Yang pertama carta alih, yang kedua pseudocode. Okey. Carta alih ni ialah rajah yang mengandungi simbol-simbol geometrik. Okey? Rajah. Carta alih ni lebih kepada rajah.
yang disambungkan untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Okey. Pseudocode pula adalah satu set aturan yang ditulis dalam bahasa tabi'i. Bahasa tabi'i ni bahasa kita lah. Okey, untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan tugas. Sama je untuk menyelesaikan masalah, tapi dalam carta alih dalam bentuk raja. Kalau pseudocode dalam bentuk bahasa tabi'i. Okey. Kita tengok beza dua ni. Ini kita panggil carta alih. Okey, carta alih ni dalam bentuk rajah. Nampak? Dia ada rajah bentuk ni. Bentuk ni. Bentuk ni. Bentuk ni. Dia ada bentuk-bentuk dia. Okey. Pseudocode pula dalam bentuk bahasa tabi'i. Mula. Input nama. Masuk. Input ni masuk. Masukkan nama. Output ni keluar. Keluarkan hello dan nama. Tamat. Okey. Ni mula. Input nama. Output hello. Tambah nama. Tamat. Okey. Contoh kita buat kat sini. Input nama. Input ni kita masukkan nama. Katakan nama dekat sini. Input nama Ama. Okey. Kemudian dia keluar output. Hello. Hello siapa? Nama ni akan jadi Ama. Hello Ama. Okey. Ini arahan. Okey, ini arahan input nama. Jadi kalau kita dah masuk nama Ama, dia akan panggil hello Ama. Tamat. Sama juga macam ni. Input nama Ama. Output hello dan Ama. Maknanya dia akan keluar hello. Huruf besar. Okey, macam tu. Boleh? Okey. Tengok. Teacher bagi contoh lagi. Ini adalah mula. Okey, dia bila kita buat algoritma, dia mesti ada mula dan dia mesti ada tamat. Okey. Ni adalah bentuk untuk mula. Ni adalah bentuk untuk tamat. Okey, ni untuk carta alih lah. Kemudian input. Input ni adalah benda yang kita masukkan untuk diproses. Nampak ni, dia ada input. Okey. Ada proses, nombor 1 mesti ada input. 2 ada proses. 3 ada output. Mula ni wajib. Mula tamat ni wajib. Okey. Sekarang ni dia nak buat proses tambah 2 nombor. Okey, bila tambah 2 nombor, mesti ada nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, jadi dia nak input nombor 1, input nombor 2. Okey, proses dia jumlah sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. Output dia adalah jumlah. Okey, ini arahan. Okey, sama juga kat sini. Mula. Okey, mula ada tamat. Okey. Ni nombor 1, input. Ni nombor 2, proses. Ni nombor 3, output. Okey, dia sama macam ni. Cuma ni dalam bentuk bahasa tabi'i. Ni dalam bentuk rajah. Bahasa tabi'i pun bukan karangan. Dalam ringkas macam ni lah. Okey. Okey, jadi kalau kita sebagai pengguna, kita dah buat arahan macam ni. Okey, katakan kita masuk 5 dan juga 3. Okey, apa jumlah dia? Dia nak jumlah. Jumlah nombor 1 tambah nombor 2. So, kita tambahkan 5 tambah 3. Jadi, output dia jumlah. Jumlah dia jadi 8. Okey, boleh? Okey, ini contoh ringkas. Okey, ni contoh sedikit panjang. Teacher dah tunjuk dekat awak baru ni. Okey. Cara kita nak semak plug dipalam ke dalam soket. Ni soket. Plug ni kita nak dah palam ke belum dalam soket? Palam ni kita tekan dekat dalam lubang ni. Ni lubang ni. Okey. Sekarang kita tengok mula. Tadi kita tengok satu-satunya ni kan? Ni dia lebih complicated sedikit. Semak palam plug dipalam ke dalam soket. Okey. Plug dipalam ke dalam soket, ini dalam bentuk diamond ni, dia tanya. Okey, dia tanya arahan. Plug ni dah palam kat dalam soket ke belum? Okey. Kalau belum, kalau tidak, palamkan plug ke dalam soket.
Okey, patut tanya kita pergi kat sini. Jika ya. Okey, jika ya, kalau dah palam, jika dah ya, semak. Swiss ni dah pasang ke belum? Swiss ni. Ni Swiss. Okey. Nak semak. Proses ni adalah pertanyaan. Semak Swiss soket dipasang. Lepas tu dia tanya. Swiss soket dipasang? Okey. Jika ya, pasang Swiss lampu. Jika tidak, pasang Swiss soket. Ni baru Swiss soket. Okey. Kita pasang plug ni dekat soket. Lepas tu kita ada kipas kan. Contohnya. Okey. Kipas ke? Kipas. Kalau ni lampu. Lampu. Teacher. Pandai melukis teacher ni. Okey. Okey. Ni ada Swiss dia kat sini. Swiss lampu. Okey, kalau soket dah pasang, okey, soket dah pasang kat sini, okey. Pasang Swiss lampu lah. Okey, pasang Swiss lampu. Pasang Swiss lampu. Kalau lampu menyala, padam Swiss lampu lah. Dia nak test ni sebenarnya lampu menyala ataupun tidak. Kalau Swiss menyala, okey, boleh padam lah. Kalau tidak, kita tengoklah, kita baiki dekat sini. Ada tak kena ke? Plug tak rapat ke? Okey. Catat alin ni teacher tak ambil lengkap. Kita tengok dekat pseudocode. Okey. Swiss socket. Pasang Swiss lampu. Jika lampu menyala, padam Swiss lampu. Melangkau ke tamat. Okey, bila lampu menyala, tamatlah. Habis cerita. Tamat jika semak mentol terbakar. Jika mentol terbakar, tukar mentol. Okey, katakanlah dia on Swiss lampu ni, lampu tak menyala. Semak mentol terbakar ke tidak? Jika mentol terbakar, tukar mentol. Jika tidak, baiki litar. Tamat jika, tamat. Dia ada tamat ni, tamat jika. Tamat jika ni bermaksud tamat sementara. Bagi cerita yang ni. Bagi cerita yang ni. Tamat jika bagi cerita yang ni. Gitu. Okey, baik. Kita pergi pula kepada simbol carta alih. Kalau pseudocode dia tak ada simbol, dia perkataan je. Dia ayat. Kita buat ayat dia. Kalau carta alih ni ada simbol. Simbol macam ni untuk mula dan tamat. Ni kita panggil terminal. Ni adalah gambar proses segi empat tepat. Rectangle. Kita ada segi empat, kita ada dua kan. Satu segi empat sama. Satu segi empat tepat. Ini kita panggil square. Ini kita panggil rectangle. Ini square. Jadi ini adalah rectangle. Rectangle ni adalah proses. Ni terminal untuk mula dan juga tamat. Bentuk ni. Ini adalah pilihan. Bentuk diamond ni. Pilihan. Menguji sama ada benar ataupun palsu. Salah. Ini anak panah flow. Okey, anak panah flow. Dia nak ke mana? Wajib ni anak panah. Anak panah mesti ada kepala. Okey, boleh. Okey, kemudian segi empat selari. Segi empat selari ni dia boleh duduk dekat atas. Okey ni, ni. Selari. Dia boleh jadi input. Boleh jadi output. Okey. Kemudian ni penyambung bulatan. Kalau kita tak cukup satu muka surat. Okey, macam ni tak cukup satu muka surat. Kita boleh sambungkan dia. Lepas tu kita pergi muka surat lain. Kita sambung balik lah. Apa dia? Itu kita panggil penyambung. Ini adalah simbol-simbol bagi carta alih. Okey. Kemudian kita terus kepada pembangunan algoritma. Okey. Algoritma kita ni, okey, kita tak nak pergi. Algoritma ini kita panggil algoritma jujukan. Okey, jujukan ataupun linear. Jadi kita tak guna yang ni. Kita akan pergi terus kepada struktur kawalan pilihan. Okey, kawalan pilihan. Okey.
Pilihan ni kita ada pilihan tunggal. Okey, struktur kawalan pilihan. Okey, pelbagai kita ada mula-mula kita ada pilihan tunggal. Lepas tu kawalan pilihan, kita ada pilihan pelbagai pilihan dan juga dui pilihan. Okey, ini flow dia. Flow dia turun dia. Okey, kita tengok dekat sini. Struktur kawalan pilihan tunggal. Hanya satu pilihan saja untuk melaksanakan tindakan. Jika satu syarat diuji benar, maka satu set tindakan akan dilaksanakan. Okey, kalau palsu tak ada dah, terus tamat. Okey, jika plug tidak dipalam ke dalam soket, palamkan. Tamat jika. Dia tak ada pilihan lain. Okey. Jika benar, dia buat yang ni. Jika tidak, sama ada dia buat benda lain ataupun terus tamat. Itu kita panggil kawalan pilihan tunggal. Kita tak ada pilihan lain. Okey. Kemudian dui pilihan. Okey. Dui pilihan, kita boleh memilih antara dua tindakan. Jika kalau dia syarat tu ya, ada tindakan dia. Kalau dia tidak, ada tindakan lain. Okey. Jadi dui pilihan, kita ada dua pilihan untuk kita tentukan dia. Okey. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada syarat dipenuhi atau tidak. Kalau syarat ni tidak dipenuhi, okey. Penuh syarat ke tak? Kalau memenuhi syarat, ya, buat tindakan A. Kalau tak memenuhi syarat, buat tindakan B. Okey, kita tengok. Contoh. Okey, struktur kawalan dui pilihan. Ni ada dalam buku teks awak ni. Okey, sekarang ni kita nak masuk markah. Markah peperiksaan kita ni, kalau lebih daripada 40, kita cetak lulus. Kalau kurang daripada 40, kita akan cetak dia adalah gagal. Okey, kita tengok. Mula. Kita masukkan markah. Sekarang dia punya pertanyaan dia. Markah lebih atau sama dengan 40? Okey. Dia tanya, markah yang kita masuk ni lebih atau sama dengan 40 ke tak? Kalau ya, cetak lulus. Kalau tidak, kita akan cetak gagal lepas tu tamat. Kita tengok kat dia punya pseudocode. Masuk markah, cetak markah lebih 40. Jika markah lebih pada 40, cetak lulus. Jika tidak, cetak gagal. Okey, sekarang kita masuk markah. Markah kita masuk 39. Okey. 39 lebih atau kurang sama dengan 40? 39. Tidak kan? Jika tidak, kita akan cetak dia sebagai gagal. Okay, kalau kita masuk 65. Markah lebih atau sama dengan 40? Ya. Cetak lulus. Maka dia ada dua pilihan. Kalau lebih daripada ni, apa akan jadi? Kalau kurang, apa akan jadi? Okey. Kemudian dia ada hubungan dekat sini. Pengendali hubungan. Okey. Okey. Ini dalam matematik ni. Kalau nilai ini adalah sama dengan. Okey. Oh, tak nampak bawah. Sorry. Sama dengan. Ini lebih besar. Macam tadi dia nak markah. Ni. Lebih besar atau sama dengan. Tak comel lah teacher lukis ni. Tak. Okey, dia kena lukis ni. Boleh lah. Udah. Markah ni kena lebih besar atau sama dengan. Jadi, kalau markah tu 40, menepati syarat lagi. Saya tak lulus. Kalau markah tu 41. Sorry. 39. Macam teacher bagi contoh tadi kan. Tak lepas dah lah. Dia nak sama ada 40 ataupun 41, 42, 43 dan seterusnya. Okey, kena tengok simbol ni. Ni simbol ni.
Okey. Seterusnya. Tadi tunggal. Lepas tu dua pilihan. Okey. Yang terakhir adalah pelbagai pilihan. Kita ada banyak pilihan. Struktur ini mempunyai lebih dari 2 set tindakan. Lebih daripada 2 yang berlainan. Okey. Kita masuk. Memenuhi syarat 1. Memenuhi syarat 1. Kalau ya, kita buat tindakan A. Kalau tidak, kita tengok syarat kedua pula. Kalau memenuhi syarat kedua, kalau ya, tindakan B. Kalau tidak, pergi syarat ketiga pula. Okey? Kalau syarat ketiga tidak dipenuhi juga, pergi syarat yang syarat keempat ataupun tindakan yang seterusnya. Okey, masih tidak memenuhi syarat ketiga, apa tindakan seterusnya? Okey. Ni dia punya pseudocode. Okey, sekarang kita tengok contoh. Kita tengok contoh dekat sini. Okey, sekarang ni dia kata dia dah bagi dekat sini skor. Kalau A markah 80 hingga 100. Okey, teacher tak boleh nak besar, takut tak nampak. Ni dalam buku teks. Okey, teacher nak suruh tengok buku teks. Teacher takut ada yang tak ada buku teks. Okey, A 80 hingga 100. Grade A. Kalau grade B 70 hingga 79. Grade C 60 hingga 69. D 50 hingga 59. E 40 hingga 49. F 0 hingga 39. Okey. Jadi kalau skor lebih daripada 80, okey, ni kan. Yang ni. Grade adalah A. Kalau skor lebih daripada 70, grade dia B. Kalau lebih daripada 60, C. Lebih daripada 50, D. 40, E. Okey, kalau tidak, F. Kemudian papa grade. Tamat. Okey. Kemudian kita tengok. Habis dah ni kita ni. Okey. Untuk pembelajaran hari ni dah habis. Teacher nak tunjuk aktiviti. Okey. Okey. Tengok aktiviti 1. Okey. Mesin ATM menggunakan algoritma di bawah untuk menyemak akaun seorang pelanggan dan memaklumkan sama ada baki dalam akaunnya cukup atau tidak untuk pengeluaran wang yang dikendaki. Okey, jadi ini adalah aktiviti berfikir 3.1. Okey, muka surat 76 dalam buku teks. Teacher nak awak buat dia punya carta alih dan pseudocode. Okey. Teacher pun dah ada jawapan. Okey, kita akan bincang kemudian. Dan juga aktiviti berfikir 3.2 muka surat 78. Okey. Okey. Gambar ni teacher akan ambil gambar semula. Teacher akan masuk dekat dalam grup untuk awak buat. Teacher nak tengok awak lukis carta alih dan buat pseudocode untuk dua aktiviti ni. Okey. Okey, berdasarkan penerangan yang teacher dah bagi, buat aktiviti ni. Awak kena pandai melukis carta alih dan aktiviti pseudocode. Okey, jadi itu saja pengajaran teacher pada hari ini. Okey, kalau kita tak faham, kita akan masuk dalam live chat. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.